Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Kita jumpa lagi hari ini, hari ni hari apa? Sabtu. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Hari keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadinya 1 sehingga 6 sampai sini ayat 6. Dia ni agak besar, so kita kecilkan sikit. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Okey, sebentar kejap. Okey, sambung semula. Okey, mana tadi? Tak apa, Al-Quran kita baca banyak kali pun tak apa. Allah ta'ulu Ayat 1 sepatutnya sehingga ayat 6. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا وما كان غنيا فليستعفف وما كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Kita dah habis ayat tu. Kita sambung pula 6 hingga 11. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Alhamdulillah, kita dah habis pada ayat 11 surah An-Nisa, muka surat 78. Jadi, ayat surah An-Nisa ni cerita pasal wanita ke pasal lelaki. Ayat lelaki tak ada, surah lelaki tak ada, surah wanita ada. Maksudnya Allah Ta'ala nak meninggikan darjat wanita. Sebabnya zaman sebelum Islam, wanita ini amat-amat rendah kedudukan mereka dan mereka ini seolah-olah harta. Boleh pindah milik, boleh bertukar tangan. Tapi bila datangnya Islam, Islam angkat martabat wanita ini ke tahap yang lebih tinggi. Okey, ayat ini ada cerita pasal faraid. Ada yang kata faraid ni jalan terakhir apabila dah tak ada penyelesaian, barulah kita gunakan faraid. Betul ke macam tu? Sebabnya Allah Ta'ala kata dekat sini, Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Bapa kamu, anak-anak kamu, kamu tidak tahu mana yang lebih dekat dengan manfaat, yang mana lebih bermanfaat bagi dia harta tersebut. Maknanya bukanlah pilihan, bukanlah maksudnya tak apalah, kita bahagi-bagi dulu, bila dah bergaduh tu baru nak kepada faraid. Tidak, faraid ni lah yang pertama. Meninggal saja orang tu, faraid lah yang pertama. Tapi kalau ada buat wasiat ke ataupun yang lain-lain itu lain cerita lah kan. Tapi ini berkaitan dengan faraid. Apabila telah selesai hak-hak yang lain, hutang ke dan sebagainya, pengurusan jenazah, selesai sahaja, maka harta tadi wajib difaraidkan. Bukanlah faraid ni jalan terakhir. Tidak. Pertama, faraid. Kemudian bila dah bahagi-bahagi, contoh ada anak lelaki, ada anak perempuan. Anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Ya, maknanya kalau ada contohlah seorang lelaki meninggal, ada anak lelaki, ada anak perempuan. So harta tadi bahagi dengan 3, 2 bahagian lelaki, 1 bahagian perempuan. Ya, kalau ada seorang lelaki, seorang perempuan lah. Kalau seorang lelaki, seorang perempuan, harta tadi dibahagikan kepada 3, 2 lelaki, 1 perempuan. Tetapi lepas tu tiba-tiba, bila dah bahagi dah ni, okey, dia dah ambil hak dia. Kemudian yang lelaki tu kata, oh tak apalah, saya rasa saya nak bagi hak saya ni kepada adik saya yang perempuan. Jadinya, dua-dua dapat separuh-separuh. Itu baru betul. Bukan, kalau ada siapa yang cakap faraid ni jalan terakhir, dia salah. Sebab faraid ni Allah Ta'ala sendiri yang turunkan. Allah Ta'ala sendiri yang ajar. Bukan melalui Nabi SAW. Ya. Jadi ini menunjukkan bahawa faraid ini sangat-sangat penting. Bukan last resort kan. Last kali baru kita guna. Tidak. Jalan pertama faraid. Okey. Untuk yang seterusnya pada ayat 79. Maaf, bukan ayat 79 ya. Ayat yang ke-12. Ada 2 ayat saja. Lebih kurang 3 ayat ya sampai ayat 14. Okey, di sini. Okey, bermula ayat 12 ya. Ayat 12 yang ini panjang ayatnya ni. Panjang juga kan. Ini sehinggalah ayat 14. Macam biasa kalau terjemahan sangat panjang ya. Untuk yang Arab pendek sajalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Selesai ayat 14, kita berpindah 14 hingga 15 hingga 19. 19 di mana?
19. Okey, sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Alhamdulillah, selesai ayat 19. Jadi kita nak tengok apa cerita di muka surat sebelah atas tadi, sebelah kanan lah kalau kita baca Quran, sebelah kanan bercerita lagi tentang faraid, pembahagian harta pusaka. Okey, Allah Ta'ala sebut apa tentang faraid? Tilka hududullah. Kalau kita sebut tentang hukum hudud, kita bayangkan potong tangan, potong kaki, potong itu, potong ini kan. Ya, hukum bunuh dan sebagainya. Tapi kat sini Allah Ta'ala hukum hudud adalah termasuk, maksudnya hudud, sempadan yang telah Allah Ta'ala tetapkan, yang mana kita mesti ikut. Itu apa? Faraid. Bukan benda yang orang kata tak perlu buat, benda yang wajib kita buat apabila kita mempunyai harta. Ada siapa yang meninggal yang tak ada harta? Terlalu miskin. Sebelum dia meninggal dia dah sedekah semua harta dia. Itu tak Allah alam lah. Mungkin ada juga yang kaya-kaya nak macam tu kan. Dia bagi anak dia duit sikit saja. Kau ambil lah 1 juta ni. Bakinya, baba, ayah nak sedekahkan ke rumah anak yatim ataupun ke yayasan. Pulanglah kan. Tetapi kalau semasa dia mati, harta itu dalam pemilikan dia, maka wajib difaraidkan setelah ditolaklah apa-apa yang perlu. Wa man ya'sillah wa rasuluhu wa yata'adda hududah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, yang mengingkari perintah Allah dan melanggar yata'adda ni melampaui batasannya, dia tak nak ikut hukum faraid, yudkhilhu naran, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kita tak nak api neraka tuan-tuan. Atas muka bumi pun kita rasa panas, apatah lagi lah dalam api neraka. Kat bumi ni pun berapa darjah Celsius je kan. Kalau badan kita darjah Celsius tu jadi 40 tu dah demam dah tuan-tuan. Demam dia tak boleh nak gerak dah, macam coronavirus. Orang akan tengok pada demam tu jadi tak sihat dah kita. Susah nak berjalan dan sebagainya. Belum tambah sesama dan yang ada lagi kan. Okey, sedikit saja. Kemudian pada ayat yang ke-19, ayat ni 19. Allah Taala nak sebutkan tentang hak seorang isteri. Hak ke atas suami. Maknanya apa kewajipan suami. Ya allazina amanu, kita tengok pada ayat 19 apa yang Allah Taala sebut. Kalau nampak terjemahan ni lebih senang kan. Tidak halal kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan, jangan kamu menyakiti hati mereka. Wala ta'dhuluhunna litathabu bi ba'di ma ataitumuhun, ya. Okey. Dan janganlah kamu menyakiti mereka kerana kamu mengambil balik sebahagian apa yang telah kamu berikan kepadanya. Apa sahaja yang kita telah berikan kepada isteri kita, mas kahwin ke mahar dan sebagainya, maka kita tak boleh ambil balik. Nafkah-nafkah tu aku dah bagi nafkah kau selama 10 tahun. Bila nak cerai je minta balik. Tak boleh tuan-tuan. Ia dah jadi hak isteri semasa dia seorang isteri. Lepas habis tu habislah. Kan kalau berlaku perceraian ke apa, habis setakat itu sahaja. Tak lebih daripada tu. Okey, wa ja'allah fa in karitumuhunna fa asa an takruhu syai'a. Sekiranya kamu membenci mereka, dekat sini boleh jadi kemudian jika kamu merasa benci kepada mereka sebabkan tingkah lakunya, janganlah terburu-buru kamu menceraikannya. Kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu sedang Allah nak menjadikan apa yang benci itu kebaikan yang banyak.
Sebabkan manusia ini dia sangat berbeza. Jadi kita kena tengok balik lah. Yang kadang-kadang memang kita tak suka. Tapi benda tu sebenarnya Allah nak mengajar kita. Sebabkan bila kita kahwin dengan wanita ini, pastinya kita dah terima apa sahaja yang ada pada dirinya. Jadi banyak sebenarnya. Bila kita dah dapat sesuaikan diri, nak cari, orang kata kalau muzik ni cari tune kan. Cari tune tu dah okey, insya-Allah kita boleh berjalan dengan selari. Okey. Jadi itu semua tips keluarga di berlainan sebenarnya tak sama, lain orang, lain keadaan dalam rumah tangga ya. Okey, setelah itu kita pindah kepada ayat yang ke-20 sehingga 23. Ya, 20 sehingga 23 sini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات. Kita dah masuk pada juzuk yang kelima. Okey, 26 sehingga 25 mana? Ayat 24 okey sehingga yang ke-26 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Alhamdulillah. Kita dah habis pada ayat 26 surah An-Nisa, surah wanita. Masih lagi cerita pasal perempuan, hak-hak wanita. Okey, dalam ayat yang ke-22, cuba tengok ayat 22, mana 22? Okey, wala tankihu, janganlah kamu kahwini apa yang menikahi bapa-bapa kamu kecuali apa yang telah lalu. Maknanya apa? Kita tak boleh kahwin dengan mak tiri kita. Mak kita, mak tiri ataupun yalah lebih kurang itulah apa yang dikahwini oleh bapa-bapa kita. Kat sini bapa-bapa merujuk mungkin datuk ataupun datuk kepada atuk, ayah kepada atuk ataupun moyang. Kita tak boleh kahwin siapa yang kahwin dengan maknanya isteri-isteri mereka kecuali apa yang telah lalu. Kalau yang zaman-zaman dulu tu isteri itu dia jadi macam kalau si abang meninggal, isteri abang itu adiknya boleh dapat, boleh ambil sebagai hak pewarisan. Tapi sekarang ni tidak. Islam dah mengharamkan secara total. Jadinya tak boleh lagi wanita dijadikan sebagai barang, barang dagangan atau barang tukaran.
ya Allah Taala telah mengharamkan. Kalau dalam ayat yang saya sebutkan ni, wala tankihu, kita akad nikah, tak boleh, walaupun ibu tiri itu lebih muda daripada kita sendiri kan, dia tetap ibu kita, jadi hukumnya adalah haram, ya. Kemudian dalam ayat seterusnya Allah Taala menggariskan semua mahram, semua mahram hurrimat, diharamkan. Maknanya mahram, orang yang diharamkan berkahwin. Kat sini sebut banyak ni. Ummahatukum, ibu-ibu kamu. Banyak ke ibu, mungkin ibu tiri. Ibu tiri lah kan semuanya. Apa lagi? Ibu, wabanatukum, anak-anak perempuan kamu, akhwatukum, adik-beradik kamu, ammatukum, pakcik, makcik sebelah bapa, ammah, ammatun, makcik sebelah bapa, khalatukum, makcik sebelah ibu. Orang Arab dia sama, dia lain, dia ada beza kan. Tapi kalau macam orang Jawa pun ada juga kan, dia tak sama. Kalau sebelah bapa, yang bawah kita panggil apa kan? Kita panggil paman, paman. Paman tu lebih kurang je, semua sama kan. Okeylah, saya pun tak ada nak urai tentang bab tu, tapi panggilan orang Arab, kalau sebelah bapa dipanggil lain, sebelah ibu dipanggil dengan panggilan yang biasa, yang berbeza. Macam contohlah, hadza ammi, orang ini pakcik. Pakcik sebelah mana? Sebelah bapa, dia dah tahu dah. Hadza khali, dia pakcik juga, tapi di sebelah ibu. Panggilan yang beza, mudah untuk kita membezakan, ya. Okey, kita sambung pada ayat yang ke-27 sehingga 33. 7 ke? Oh, solat sudah. Okey, 27. Mana 27? Okey, sini sampai 33. Mana 33? Jumpa. Okey, saya letakkan cara duduk sekejap. Aduh, nak kaki. Aduh. Lenguh kan, duduk sila pula lah. Oh, nak lafik dengan apa ni? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Habis dah? Pindah muka surat seterusnya, ayat sehingga 37. Mana 37? 37. Macam pendek je kan dia kat sini. Pendek je, tapi sebenarnya satu muka surat. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما حكيما.
إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Okey, selesai ayat yang ke-37. Jadi apa benda yang kita nak tengok? Allah Ta'ala menyebut tentang kejadian manusia pada ayat yang ke-28. Jom kita tengok ayat 28. Where are you? Ayat 28. Where are you? Di sini. Mana ayat 28? Jadi Allah Ta'ala nak meringankan beban kita. Sebab itu disebutkan ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Ya. Sebab itu bila sahabat Nabi bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah kita nak mengamalkan? Bagaimanakah kita nak beramal dengan sesuatu sedangkan Allah Ta'ala telah tetapkan syurga dan neraka? Apa kata Nabi SAW? I'mal. Ya, i'malu lahu fakullun muyassar. Ya, beramallah kamu. Ya, Allah Taala akan permudahkan kita, insya-Allah dipermudahkan. Memang kita tak tahu ajal kita bagaimana, mati kita dalam keadaan bagaimana. Adakah mati kita mati dalam toilet, mati aksiden, mati atas katil, mati atas kerusi. Kita tak tahu. Ya, tapi Nabi kata apa? Kau beramal je lah, kau berusaha je lah. InsyaAllah semua itu akan dipermudahkan. Maksudnya apa? Jalan ke syurga tadi akan dipermudahkan oleh Allah SWT. Dalam ayat 28 tu Allah cerita apa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu sangat lemah. Sangat-sangat lemah. Dah kena coronavirus tu. Kan, kalau antibody tak kuat, kemudian tak ada immune system, habislah kita. Ya, sebab itu kita nak mengelakkan diri daripada kawasan-kawasan yang berkemungkinan ada kebarangkalian untuk jangkitan. Jadi kita nak elak tempat-tempat yang sebegini. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum. Allah Taala menyebut janganlah kamu makan harta kamu dengan cara yang batil. Maksudnya apa? Perkara yang batil. Jadi Allah Taala dah kata jangan makan cara yang batil. Jadi yang boleh tu macam mana? Kan? Yang batil tu macam mana? Kita tahulah, kena tahu yang dibolehkan. Pertama, kalau yang pertama sekali paling baik kita jual beli. Kan? Kita bagi duit, orang tu bagi barang. Ataupun kita minta dia bagi. Ataupun tak minta tapi orang tu bagi, kita ambil, kita terima. Ya, banyak lagi lah cara-caranya yang halal. Ya, ataupun benda tu memang tak ada orang punya, jadi kita ambil, itu pun dibenarkan. Tapi kalau cara yang batil, milik orang kita ambil tanpa izin. Ataupun milik orang dia tak bagi, kita rampas. Ataupun kita ada duit, orang tu ada barang, kita tukar. Tapi barangnya barang yang haram pun tak boleh juga. Ya, jadi tu benda jadi sebab itu kita kena pastikan segala pertukaran duit kita ini berdasarkan benda yang halal. Kalau nak melabur, ada orang dia nak melabur. Melaburnya macam mana? Kau bayar satu jumlah ni, bayar 500, tiap-tiap bulan kau dapat 100 selama 2 tahun. Ini ada unsur-unsur riba. Ya, sebab kalau kita berniaga, kita tidak akan tahu untung ataupun rugi. Kita nak melabur, kita tak akan tahu untung ataupun rugi. Dalam ilmu pelaburan, high risk, high return. Ya, dia mesti ada risk. Dia tak boleh terjamin. Sebab itu bila sebut tentang tabung haji bukan pelaburan. Ya. Sebab kalau pelaburan, kita ada risiko duit kita hilang. Itu namanya pelaburan. Tapi tak ada. Ya, simpanan. Yang kita simpan tabung haji itu adalah simpanan. Faham? Simpanan. Begitu orang sebelah, simpanan. Bila simpan, kita tak boleh mengharap sebarang tambahan. Kita simpan RM5, kita dapat balik RM5. Tapi kalau kita simpan RM5, kita minta RM10, dah jadi benda yang haram. Tapi sebab itu dalam contoh kes tabung haji, bukan kes lah kan. Ya, dalam bab tabung haji ini, kita letak RM5, tengok-tengok tahun depan, dia tambah RM10. Ya, sebenarnya itu adalah hibah semata-mata. Kalau tabung haji nak bagi, dia bagi. Kalau dia tak bagi, kita tak boleh buat apalah.
Sebab itu kalau tahun lepas dapat 1.25, saya pun tak adalah nak kecoh kan. Sebabnya itu adalah kita sebut sebagai hibah. Hibah ni dia nak bagi, dia bagilah. Dia nak bagi banyak, dia bagi banyak. Dia tak bagi, tak apa. Kalau kita mensyaratkan, bila kita simpan duit, kita mensyaratkan, maka kita telah terlibat dengan riba. Jadi kita kena bezakanlah antara kedua-duanya tu. Okey, panjang pula cerita kan. Okey, dah buka dah muka surat 38 ni, bukan 38. Muka surat 85 ayat ke-38. Ayat berapa tadi? 38 38. Sekejap saya nak tengok apa yang berlaku di sini. Masih lagi recording. Saya pun dah setting tapi macam bibir saya ni nampak tulisan belah belakang tu kan. Saya pun berasa pelik juga. Tapi tak apalah, memang tak boleh nak adjust. Memang tak boleh nak adjust lah. Okay, ayat 39. Where are you? Right here. Alamak, rumah masak. Apa ni lah? Kopor-lekor. Bukan lampu lah. Sekejap 39. Saya terkhayal sekejap. 39 sampai 44. Okey, jom baca. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقكم الله وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر
إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Okey, ayat 51 dah selesai. Alamak, lupa dah pula kita nak alihkan kat sini. Okey, kita tengok pada ayat yang berkaitan ada hukum kat sini. Ya allazina amanu la taqrabus salah. Mana? Ayat yang ke-43. Tersalah pula. Okey. Wahai orang-orang yang beriman, macam saya sebut dah sebelum ni, iman mesti amal. Iman mesti ada amal. Kat sini, ya allazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lupa pula. 43 43 ni dia. Jadi ayat 43 ni apa yang Allah Ta'ala sebut? Wahai orang yang beriman, disuruh orang beriman ni. Disuruh orang beriman. Kita lah. Allah Ta'ala menyeru kita. Jangan kamu hampiri solat. Jangan kamu hampiri solat. Jadi, jangan baca tak habis lah. Kita kena baca habis. Jangan kamu hampiri solat dalam keadaan kamu mabuk. Mungkin orang tanya, boleh ke sembahyang dalam keadaan mabuk? Jadi, kalau kita lihat Al-Quran ini diturunkan secara berperingkat. Pengharaman arak juga disyariatkan secara berperingkat. Kalau kita lihat pada surah Al-Baqarah tu, yas'alunaka 'anil khamr. Mereka bertanya kepada engkau berkaitan dengan arak. Itu dulu. Cuma disebut pada ayat yang awal tu, arak itu ada kebaikan tapi keburukannya lagi besar. Jadi masih lagi boleh minum. Kemudian pada yang kedua ini, dia boleh minum tapi kena bajet masa. Aku minum pagi kan sampai tengah hari dia punya mabuk. Jadinya tak boleh. Tak boleh lah. Tapi kalau kita ni jenis minum tak mabuk, tak ada masalah. Ini peringkat yang kedua. Jadinya pada peringkat yang ketiga nanti, pada juzuk yang ketujuh nanti ketujuh akan disebutkan pengharaman secara total. Yang ini cara peringkat yang kedua. Kemudian ada peringkat yang ketiga, diharamkan secara total. Tak boleh dah. Jadi kita kena tahulah konteks ayat. Sebab kadang-kadang ada orang yang jenis tak nak sembahyang. Dia kata, ni Al-Quran cakap ni. Tak perlu sembahyang. Jangan kamu hampir solat. Stop. Padahal ayat tadi bukan cerita pasal jangan sembahyang. Ayat tadi cuma sebut, kalau kau mabuk, kau jangan sembahyang. Macam itulah untuk orang yang mabuk. Kan? Okey, itu saja. Kita buka pada muka surat 87. Ayat 52. Where are you? Ayat 52. Where are you? Sampai 59. Okeylah, kita berhenti sekejap. Berehat sebentar kan? Berehat sebentar. Tahu je online lebih kurang 45 minit. Berehat sebentar. Okey, kita mungkin berehat pada pertengahan juzuk 5. Pertengahan juzuk 5. Okey ayat 50 berapa ni? 53. Okey, ayat 53. Ni dia. Sampai ke bawah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladhina la'anahumullahu wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Am lahum nasibun minal mulki fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlihi faqad atayna ala Ibrahima al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda 'anhu wa kafa bi jahannama sa'ira. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab innallaha kana 'azizan hakima. Walladzina amanu wa 'amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahharatun wa nudkhiluhum dhillan
ضليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. 9 dah habis. Kita tengok pula pada ayat yang seterusnya sehingga ayat 65. Mana? 65 di sini. Jom kita baca. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Okey, kita lihat sekejap. Maaf saya banyak garu hidung. Kata-kata pula hidung ni. Rasa memang saya tak boleh duduk luar. Kalau duduk luar kan garu hidung. Kan? Lepas tu virus lah masuk ke hidung. Kan? Kena masuk kat saluran pernafasan, lagilah teruk kan. Okey, jadi ayat ni kita nak cerita pasal apa? Pakai idza asabathum wasamasun li ta'bidillah, ataupun kita tengok pada ayat yang berkaitan dengan mukjizat Al-Quran ataupun dari sudut saintifiknya, ya, terbukti bahawa Al-Quran ni bahawa ia adalah daripada kalamullah. Mungkin kita boleh sebut pada orang yang non muslim. Okey, pada ayat 56. Jom kita tengok ayat 56. Apa cer? 56. Oh, this is Okey, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nusrihim nara. Sungguhnya orang yang ingkar, orang yang enggan, orang yang kafir. Maksud kafir ni apa? Orang yang bila dah datang nasihat, bila yang dah datang kebenaran, dia tolak. Ya, dia tolak. Ada yang menolak tu disebabkan dia jahil. Ya, tapi yang ini, ya, dia dah dapat, kita dah ajak kepada Islam, kita dah nyatakan kebenaran Islam, tapi dia menolaknya. Ya, dia menolaknya. Mana kita sampaikan secara baik bil hikmah. Bukanlah cara kita tarik dia, ketuk dia dan sebagainya. Itu cara cakap dengan berhujah secara logik. Okay. Jadi orang kafir ini apa di akhirat nanti? Allah Taala menghukum mereka dengan mereka dibakar. Ya, bila mereka dibakar, ya, kulit kita ni dia akan terbakar. Ya, dia akan melecur, terbakar. Ya, jadi Allah Taala gantikan kulit baru. Ya, Allah Taala gantikan kulit baru supaya mereka sentiasa merasa azab. Bukan. Jadi kat sini, ya, cerita pasal kulit ni kita pun tak tahu sebenarnya. Bila kita belajar sains tu baru kita nampak, oh ada reseptor sejuk, reseptor panas, sakit dan sebagainya, dekat kulit kita ni. Jadinya bila kita dah tak ada kulit, kita dah tak ada deria rasa, deria sentuhan semua dah tak ada. Kita dah tak rasa sebab tak ada ni. Tak percaya, kita koyak kulit ni, biar kawasan ni tak ada kulit. Kan? Dia punya tu otot sahaja. Ya? Jadinya Allah Ta'ala gantikan. Ya, nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala, Tuhan menciptakan alam ini lebih tahu.
Bagaimana anatomi keadaan manusia, yang mana kulit inilah yang akan merasa kepanasan. Tanpa kulit dia tidak akan rasa panas. Jadi sebab itu Allah Taala ganti kulit baru, ganti kulit baru, ganti kulit baru, ya, supaya kita sentiasa merasa azab. Ini bagi orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala sebut pada ayat ini, innallaha kana aziz. Aziz, Allah Taala itu maha perkasa dan maha bijaksana. Maksudnya apa? Allah Taala ni tahu, dia bukan bakar sampai hancur, kan? Apa cremation, cremate, kan? Dia nak hancur sampai tinggal abu. Tidak, tuan-tuan. Ya, kalau sampai tinggal abu tu untunglah dia kena seksa setakat tu saja. Lepas tu habis. Tetapi tidak. Ya, Allah Taala, ya, Allah Ta'ala maha hakim. Hakim ni apa? Penuh hikmah, wise, wisdom. Allah Ta'ala tahu, ya, apa yang ada di sebaliknya. Kita tak tahu, kita nampak sahaja, kan, tapi tak tahu benda yang tersirat. Kita nampak benda yang tersurat sahaja. Irfan, ambilkan air, Irfan. Air, sedapnya air jannah. Jannah boleh minta air jannah tu? Jannah, okey. Wa yusallimu taslima. Kita dah selesai. Kita masuk kepada ayat dalam ayat 66. 66 mana 66? Okey. 66 sehingga 73 di bawah ni lah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Selesai 73, sambung pada ayat sampai 79. 79, where are you? Sini. Okey. Ya. 75, mana dia? Okey, di sini. Bukan tu. Daripada sini lah. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك
من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Okey, selesai ayat 79. Kita nak masuk dua buku surat lagi untuk sampai pertengahan juzuk. Nanti kita akan berhenti pada pertengahan juzuk. Lebih kurang sejam jugalah saya dah online kan. 75 kita akan masuk 79. Okey. Dia ayat mana yang kita nak fokuskan? Ini cerita pasal perang, tuan-tuan. Cerita pasal perang pula. Yang tadi cerita pasal rumah tangga, kemudian cerita tentang amanah, kemudian cerita tentang peperangan. Kalau perang ni macam mana? Ya, kita ada yang kata Islam ini agama yang tersebar dengan pedang. Betul ke? Ya. Jadi kita kena tahu bahawa Islam bukan agama pasif. Ya, Islam selagi mana tidak diancam, ya, tidak diserangi, maka Islam tidak akan menyerang. Kita lihat Nabi SAW selama beberapa belas tahun Nabi berdakwah tidak ada peperangan. Ya, hanya pada lewat zaman zaman penghujung je lah, barulah Nabi diizinkan untuk berperang. Ya, jadi perang pun bukan untuk membalas dendam sebenarnya. Ya, dan pelebaran Islam lebih banyak kepada secara dakwah. Ya, lebih banyak secara dakwah, terutama pada zaman hari ini. Negara Islam yang serang negara Islam Syria siapa? Yang serang negara Islam Iraq siapa? Yang serang negara Islam siapa lagi? Ya, semua ini diserang oleh bukan orang yang beragama Islam. Kemudian zaman penjajahan dulu, zaman perluasan kuasa British. Perluasan kuasa British. Yang datang ke tanah Melayu siapa? Yang datang ke Indonesia siapa? Yang datang ke Afrika siapa? Yang datang ke mana lagi? Sabah dan Sarawak siapa? Bukan tentera Islam, tuan-tuan. Tetapi walaupun tentera-tentera ataupun kita sebut kita sebut tentera lah, yang datang kepada negara-negara di sebelah Asia Tenggara ataupun mana negara ini, tetapi yang mereka tidak berjaya untuk menyebarkan Islam. Mereka tidak berjaya untuk menyebarkan agama mereka. Tapi agama Islam yang menjadi pilihan. Dan kekallah sehingga hari ini. Cuma negara Filipin sahaja yang mana mereka orang kata berjaya. Maknanya keseluruhan penduduk, majoriti penduduk Filipin adalah Kristian pada hari ini. Dan Muslim sangat-sangat minoriti. Okey, kita masuk pada muka surat 91. Ada ayatnya, wa may yuti'illah wa may yuti'illah ma yuti'ir rasul faqad ata Allah. 86. 86. Where are you? Jangan lari-lari. 86. Where are you? Tunjukkan muka. Okey, jumpa dah. Dah atas sikit di sini, tak nampak kan? Orang nak baca pula kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza wa yaquluna ta'atu fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'arid 'anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairi Allah لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك
حرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Selesai sampai 91 di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلا تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Okey, selesai ayat 91. Selesai dah. Jadi kita nak fokus ayat di mana? Okey, kita tengok ayat 86. Apa dia kata? Ayat 86. Ayat 86, where are you? Okey, 86. Bukan. Okey. Wa idza hayyitum bi tahiyyah, apabila kamu ini diberikan penghormatan dengan ucapan salam, maka balaslah penghormatan itu dengan cara yang lebih baik ataupun balaslah dia dengan cara yang sama. Maksudnya apa? Kalau ada orang bagi salam kat kita, kita boleh jawab. Ya, ada nak jawab lebih baik ataupun sama. Kalau non-Muslim bagi salam, kita boleh jawab. Ya, sama ada kita jawab cara yang lebih ataupun dengan cara yang sama. Jadi itu cara penghormatan. Kan kata tak boleh lah, non-Muslim tak boleh. Ya, tidak ada masalah. Ya, kita tujukan yang baik, mereka akan tujukan yang baik kepada kita. Okey, kat sini Allah Taala sebut dah. Kalau orang bagi salam, jawab lebih baik ataupun yang serupa dengannya. Ya. Sungguhnya Allah Ta'ala lah yang menghitung setiap sesuatu. Okeylah. Itu sahaja untuk hari ini. Kita bertemu lagi bersempena dengan kawalan pergerakan COVID-19 hari yang keempat. Ya. Jadi kita tak adalah, ya, asalnya nak target khatam, tapi tak tahulah sempat ke tidak khatam kan. Kita baca yang mana sempat sahaja. Ya, mana yang sempat saja. Moga-moga apa yang saya baca ni mendapat manfaat untuk orang ramai dan juga manfaat untuk diri sendiri. Ya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.